Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, pada video kali ini saya akan berkongsi sedikit tentang peringkat-peringkat menulis. Khususnya menulis e-book. Jom. Okey, secara ringkasnya, menulis e-book ni terbahagi kepada beberapa bahagian utama. Pertama sekali adalah bahagian ideation atau menjana buah fikiran. Dekat situ ataupun pada fasa ini kita cuba untuk pastikan bahawa idea kita dikumpul, dirancang dan kalau boleh, kalau macam saya sendiri, saya visualisasikan idea tersebut. Jadi pada fasa pertama ni, ideation, saya akan mengambil masa untuk mengumpul bahan-bahan rujukan, bahan-bahan yang mungkin membantu saya untuk mengukuhkan lagi hujah atau point cerita. By the way, sebelum saya terlupa, saya bercerita dalam konteks menulis buku bukan fiksyen. Okay. Jadi sebagai contoh sekarang saya dalam proses ideation untuk menulis buku follow up kepada mencari ikigai. Buku yang saya tulis ni adalah menjurus kepada ikigai dalam konteks organisasi. Jadi apa yang saya ada ini contoh, sebagai contoh, ini adalah nota semasa saya menjalani latihan di Jepun, on job training di Jepun selama 3 bulan. Pada waktu itu saya mengikuti program bersama AOTS dan dalam tempoh tu dia ada fasa yang mana kita diorientasi, lepas tu kita dihantar kepada syarikat yang mana menjadi host kepada on job training tu. Jadi masa orientasi tu saya diberi pendedahan, kami ada beberapa, ramai lah, saya kira kalau tak salah saya time tu dalam 10 orang ke macam tu secara total. Kita diberi pendedahan tentang orientasi tentang tempat latihan, budaya Jepun dan sebagainya. Jadi menulis mengenai ikigai, saya refer balik, saya refresh balik apa yang saya belajar pada waktu itu dan mencari nota-notanya. Jadi ini adalah sebahagian daripada notanya. Ditambah pula bila kita bercerita tentang ikigai, Jepun, organisasi, saya pernah belajar di Jepun dan pada waktu Allahuakbar, saya tak ingat sama ada tahun kedua, tahun kedua saya dapat peluang untuk mengikuti subjek ekonomi. Jadi subjek ekonomi antara lain kami didedahkan dengan konsep-konsep asas ekonomi, Adam Smith dan sebagainya. Kemudian yang paling saya suka tentang subjek tu, walaupun subjek tu pada waktu tersebut memang a bit struggle untuk saya nak catch up banyak perkataan-perkataan yang kita tak biasa. Jadi salah satu bahagian yang saya seronok dalam kelas tu adalah pendedahan kepada tokoh-tokoh ekonomi Jepun. Sebagai contoh, ini adalah Sharp, pengasas Sharp. Okay. Jadi tanpa saya Hayakawa, tanpa saya perasan, sebenarnya lepas tu saya alhamdulillah dapat bekerja di syarikat ni. Jadi belajar tentang tokoh ni agak seronok juga. Ni salah satu. Ada juga kita berkenalan dengan ni. Ni mungkin ramai tak perasan, tapi Yoshida ni dia adalah tokoh yang mengeluarkan zip yang YKK tu. YKK zip tu. Ini dia. Kita belajar tentang dia. Kita juga belajar tentang jam, pembuat jam. Ni pembuat jam. Ni yang ni mungkin ramai kenal. Dan ni pun satu lagi tokoh yang agak popular. Beberapa tokoh lah kita berkenalan dengan Toyota, kita berkenalan dengan Sony. Jadi banyak juga cerita-cerita ni saya kena refresh balik
So nak baca balik keratan-keratan akhbar ni yang saya belajar masa di sana. Kalau tengok tarikh tahun 2000, bulan tahun 2000. Jadi contohlah, tapi berbalik kepada subjek topik video ni adalah contoh-contoh mengumpul bahan ideation. Itu yang pertama, sumber. Kita kena pastikan sumber-sumber kita, sumber-sumber rujukan kita dikumpul dulu ataupun di put together. Lepas tu kita akan mula fasa visualisasi tadi. Sebagai contoh, saya akan ambil poin-poin penting, saya akan conteng. Saya jenis orang yang suka menconteng. Jadi saya conteng-conteng apakah konsep yang bakal saya perkenalkan dalam buku tersebut. Ni semua peringkat-peringkat dia dan sebagainya. Jadi itu sedikit perkongsian tentang bahagian ideation. So lepas ideation kita masuk kepada menulis. Menulis nanti insyaAllah saya akan kongsikan video lain tentang bahagian itu. Dan bahagian yang seterusnya adalah bahagian editing, penyuntingan. Yang itu lebih kepada dia bahagian menulis dan penyuntingan. Sebab kita buat sendiri, kita self-publish, ada elemen kena berfikir ke depan. Maksudnya bila ideation ni sudah selesai, semasa nak menulis tu kita dah kena fikirkan macam mana kita nak menulis dengan intention, dengan niat untuk menghasilkan dalam konteks ni e-book self-publishing, apa format dia dan sebagainya. Jadi kerja penyuntingan tu menjadi mudah sikit. Dan apabila selesai tu masuk kepada bahagian yang lebih skop lebih luas, iaitu distribution. Macam mana kita nak mengedarkan buku tersebut. Kalau buku fizikal, kita ada choice untuk menggunakan khidmat distributor ataupun memasarkan sendiri. Semua tu ada dia punya pro and con dia lah. Yang tu mungkin boleh jadi perbincangan yang berbeza. Tapi sekiranya dalam konteks e-book self-publish, apa yang saya biasa lalui, ideation, menulis, editing dan juga distribution. Distribution ni lebih kepada kalau e-book tu bagaimana kita nak gunakan ruang media internet ni lah. Okay. Jadi itu sedikit perkongsian saya dari segi penulisan e-book. Mungkin ini insyaAllah jadi video pertama. Akan ada video-video susulan dalam masa terdekat. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.